Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah dan hidayah Allah telah memanjangkan lagi umur hayat kita, di mana tidak ada yang lebih besar nikmatnya daripada segala nikmat, melainkan nikmat hidup yang diberikan kepada kita, di mana kita memahami hidup itu bukanlah untuk membuat kita ini ataupun kita membuat pengakuan bahawa kita membuat penyaksian kita yang hidup, bukan. Tetapi hidup itu menyaksikan bahawasanya keyakinan kita, pengakuan keyakinan benar-benar dialah yang maha hidup. Jadi hidup kita ni diatur oleh Allah, dan hidup apa pun yang dijadikan oleh Allah semuanya mengesakannya, menunjukkan Allah lah yang berkuasa. Bukan menunjukkan yang banyak ini menunjukkan Allah itu lemah, menunjukkan Allah itu tetap berkuasa. Dijadikan malaikat, dijadikan nabi-nabi, dijadikan iblis, dijadikan apa saja pun dijadikan, semuanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi dialah yang menyaksikan dirinya, mengesakan dirinya. Dia yang mentadbir dan mentakdirkan segala-galanya. Ini yang susah bila kita dah memegang selain daripada tauhid zat ni, tauhid yang sebenar-benar, tauhid yang asliah, yang bersumber daripada di sisi Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diberikan, diikuti oleh sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang wali-wali Allah, arif, ahlullah, maknanya ahli-ahli yang betul-betul kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Dia juga seperti keyakinan Rasulullah sallallahu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah memberitahu, inilah jalan Muhammad. Kau sebutkanlah, kau katakanlah. Apa ya Allah? Katakan, inilah jalanku yang aku berikan kepada engkau, dan juga siapa-siapa yang mengikuti engkau itu adalah jalanku juga. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu yang ini orang yang mengenal kepada Allah. Itu yang betul-betul, yang dimaksudkan tadi. Dia pun mengikuti jalan yang betul-betul benar, yakin, iaitu berkata tu tanpa ada was-was, sebab dia berkata dengan jalan yang betul-betul dari sisi Allah, kata Rasulullah. Dan orang yang bersama dengan aku juga, orang itu adalah ahlullah, bersama dengan engkau ya Rasulullah. Sama mana Allah Ta'ala, jadi kalau orang maknanya dia kata dia ahli fiqh, ahli fiqh tu yang selayaknya disandang atau dipikul, bukanlah ahli fiqh atau al-faqih dipanggil, bukan
orang ini bukan ahlullah. Dia mesti ahlullah sebenarnya. Cuma kita sampai di sini kita kurang faham. Sayyidina Ali dalam kitab Ihya Ulumuddin, silap saya lah, dia cakap, Imam Ghazali kata dalam kitab dia, Sayyidina Ali kalau dikupaskan Al-Fatihah, kalau unta tu kita taruh kitab, berapa kitab boleh taruh dalam beg, kita sandangkan berapa banyak kitab kalau satu ekor unta. Katalah 50 sini 50 sana, maknanya 100 tu boleh isi lagi, tapi kita tahu lah 50 sini 50 ini buat beg ni. Itu seekor unta tu 100 ki. Sayyidina Ali apa Imam Ghazali kata, Sayyidina Ali kata kalau 70 ekor unta pun penuh dengan muatan kitab tentang Al-Fatihah, aku terjemahkan, gitulah dia masukkan Sayyidina Ali. Itu baru Al-Fatihah. Jadi kita janganlah kita kata orang ahli fiqh ataupun ahli fakih ni, yang kita kata orang yang menuntut ilmu, mengenal diri, mengenal Allah ni, dia tak tahu fiqh. Jangan kata dia tak cukup fiqh. Sebenarnya fiqh yang orang yang maksud yang dia tak kenal diri, tak kenal Allah tu, dia hanya mempelajari itu daripada sanaf-sanaf yang orang telah mati. Kata Abu Yazid Al-Bistami tadi, orang yang orang yang telah mati engkau pelajari. Bukan dia nak hina orang yang mati tu. Sedangkan Sayyidina Ali, dia belajar daripada yang maha hidup. Maknanya Rasulullah tu guru dia, tapi guru dia tu belajar daripada yang maha hidup. Jadi kita bukan tak boleh belajar sanad ni dah bagus, tapi jangan berpegang. Ni sekarang orang kita bukan bumi sini, bumi tempat lain, bukan, jangan perasan lah, saya tak cakap bumi sini. Dia berpegang kepada yang itu, dia kata dia dah belajar fiqh cukup. Dia belajar macam-macam berpuluh tahun, dia kata dia dah belajar fiqh betul. Dan dia menyalahi pula orang ahlullah tadi. Dia kata orang ahlullah ni baru belajar fiqh sikit dah terus ke tasawuf, kalau dia dah tinggalkan fikih. Ada fikih dengan tasawuf tak boleh pisah, dia kata. Dia nilai macam tu. Sedangkan dia langsung tak faham ahlullah, dia tak faham. Orang yang kenal Allah sepatutnya dia yang lebih layak menyandang yang kau maksud diri kau tadi, kau ahli fikih tadi. Sebenarnya orang yang ahlullah tu lebih layak lagi, kata Imam Ghazali, kata Sayyidina Ali, menyandang segala ilmu yang kau ada. Kerana kau tak faham. Sayyidina Ali kata orang yang kenal diri, kenal Allah macam Sayyidina Ali tu, 70 muatan yang isi tadi unta tadi. Waalaikumsalam. Maknanya doa. Maknanya semuanya tu tadi 70 ekor. Maknanya Al-Fatihah baru Sayyidina Ali baru dia. Jadi apanya kau kata kau ahli fikih? Sebenarnya kau belum ahli fikih kalau kau mengatakan orang ahlullah tu tadi. Sebenarnya engkau kena belajar kenal, baru engkau boleh digelar ahli fikih. Ini engkau mengaku ahli fikih tanpa engkau kenal diri, kenal Allah. Ahli fikih kena kenal diri, kenal Allah, baru boleh mengaku ahli fikih yang pakar. Buat kata Sayyidina Ali tadi, Al-Fatihah dia boleh kupaskan. Kita kupas satu buku pun susah. Al-Fatihah itu je kita ulang-ulang. Dia boleh kupaskan. Alhamdulillah untuk Nabi Muhammad apa, Al-Fatihah untuk Allah Ta'ala apa, Al-Fatihah untuk orang ahli hakikat macam mana, Al-Fatihah untuk orang ahli tarikat macam mana, Al-Fatihah untuk orang ahli syariat macam mana. Lepas tu dia kupas lagi. Bagi berapa kitab sampai 70 ekor unta yang syarat dengan itu. Al-Fatihah semua pecahan daripada Sayyidina Ali. Itu baru ahli fikih. Sayyidina Ali itu yang kenal Allah, sebab dia didik oleh Rasulullah cakap sikit dia boleh pecahkan ter. Sebab dia mengambil yang maha hidup.
Jadi engkau tadi bila belajar dengan orang yang mati tadi, engkau boleh ambil sanad daripada ni Ibnu ni sampai pada Ali, sampai pada Rasulullah atau Abu Bakar ke, boleh sampai itu boleh, tapi jangan berpegang pada itu. Kalau engkau terus berpegang pada itu, nyanyi engkau, Rasulullah tak suruh situ. Rasulullah kata, katakanlah Muhammad, apa dia ya Allah? Inilah jalan. Pegang pada Allah dulu, baru pada Rasulullah bawa. Kan kita nampak yang bawa itu sesungguhnya telawah. Siapa yang menyembah Allah, Allah terus sih. Jadi Rasulullah ajar ke situ. Rasulullah pun kata boleh ikut, tapi ini ikutan ni semua daripada Allah. Mana kita mengambil pada Rasulullah tu, mana kita ambil kepada yang mahir tu. Jadi sekarang kalau kita bersandar sana banyak sampai 40-50, lepas tu kita mengaku kita faham, salah tu. Tak, saya tak cakap engkau tak faham, tapi engkau tak menjelaskan daripada yang maha hidup. Engkau menjelaskan daripada yang mati tadi. Kata Abu Yazid Al-Bistami, Kutubul Ghaus Wali Allah, ilmu-ilmu kami yang ahlullah adalah langsung kepada Allah, laduni, dia kata. Setelah kami belajar yang lain semua, kami letak tepi. Kami belajar bersungguh-sungguh, tapi kami letak tepi dan kami terus bersandar kepada ilmu kami kepada Allah yang maha ilmu, alimul ghaibi wasyahadah. Kami berpegang kepada yang maha mengetahui di alam yang gaib tadi, pergi kepada kami, lalu kami syahadahkan apa yang kami yakin. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi kami begitu. Jadi kalau nak jadi ahli fikih yang terkenal, jangan mengaku-ngaku fikih tanpa kau kenal Allah, kenal diri lagi. Kenal, tapi orang yang kenal diri, kenal Allah, itulah ahli fikih. Walaupun dia tak ada belajar, kau kata, atau dia belajar sikit tak cukup pandai-pandai kau, tapi kau dengarkan apa dia cakap nanti. Walaupun dia belajar sikit, tetapi dia boleh pecahkan apa yang kau akan terpinga-pinga nanti. Dia macam mana dia boleh, sebab pengetahuan dia bukan pada yang orang hidup. Dia cuma ambil letak tepi, dia bergantung betul kepada Allah. Dia ilmu makrifat ke, ilmu hakikat ke, ilmu tinggi macam mana pun dia belajar juga, tapi dia letak tepi. Dia terus kepada yang maha hidup dan maha bijaksana tadi. Pengetahuan dia hanya di sisi laduni, di sisi jangan pula saya cakap dengan orang pula, si Hadis kata jangan belajar fiqh pula, terus kepada Allah. Nyanyi. Saya akan cerita tadi, Abu Yazid Al-Bustami pun belajar kepada yang lain-lain, tapi dia sudah belajar, dia letak tepi sebab dia dah kenal diri, kenal Allah, dia bergantung penuh kepada Allah. Suruh belajar fikir, dia pergilah. Allah kata tak payahlah, pasal ini sekarang kau belajar pada manusia yang mati tadi fikir, tapi kau bergantung pada dia. Nampak sangat kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Lepas tu kau kata orang ni tak belajar fikir pula, tak pernah nampak muka dia belajar fikir pun. Ini yang berlaku sekarang, kesalahfahaman tadi. Itu pasal kata-kata dia orang ni tak diredai oleh Allah. Ilmunya tinggi, ilmu dia kata dia ahli fikir, orang rakyat semua bagi tahu kata dia fikir, tapi perkataan dia tak sampai ke hati masyarakat. Sebab bila dengan Allah putus, engkau gunakanlah ayat-ayat Allah Ta'ala pun, tapi tak direstui oleh Allah. Sebab engkau berkata tu atas dasar kehendak kemauan kau. Tapi orang ahli Allah, dia bukan berkata sepatah perkataan pun dia tak mau daripada diri dia. Dia tak betul-betul. Ya. Situ kau dengar satu je, kau cek dalam Quran, betul lah dia pecahkan lagi. Kalau kau ahli Quran, kau dengar orang ahli Allah sebut, kau akan menyaksikan sendiri. Dulu kau hanya baca, menghafal aja. Bila kau dengar Allah cakap, dia langsung daripada Allah, terpecah jawapan apa yang kau nak. Jangan kau sombong, jangan kau kata kau dah cukup ahli fikir, kau menghina orang ahli mengenal diri, mengenal Allah. Salah besar kau tu. Orang ahlullah tu, aku letakkan kat lidah dia tu kebenaran. Walaupun dia cakap tadi satu patah perkataan, tu tetap daripada aku benar tu. Tapi kalau kau bukan ahlullah, kau mengaku ahlullah, kau sebut habis kitab Quran pun manusia tak faham juga. Sebab Allah tak letakkan kat lidah engkau tu, sebab engkau suka menyaksikan diri engkau, kau tak menyaksikan kebenaran tu hak Allah Ta'ala. Rugi tak rugi dia. Saya bukan cerita dunia sini, jangan terasa tu, saya tak ada hina mana-mana.
Saya semua sayang kita seperti orang yang memiliki ilmu yang banyak seperti iblis, tetapi tak manfaatkan dia, dibagi jadi watak, iaitu menyesatkan. Kan? Jangan. Kita kena ala tuju kita tetap, walau sikit, walau banyak, macam mana tidak sombong. Tetap kita letak dengan Allah. Tetap kita nak berkata tu sama rata. Kau tinggi ke, kau rendah, kau agung ke, kita tak takut. Kalau benar, kita cakap benar. Salah, cakap salah. Ya. Jadi kalau orang menafikan kita punya perkataan, itu dia punya hal. Kita tetap di sisi Allah, yakin, hakul yakin, tak ada was-was. Seluruh penduduk bumi pun tak percaya kita pun, tak perlu kita mengharapkan dia orang membela kita, tak perlu. Kita cukup dengan Allah. Cukup. Kalau kita dah faham betul-betul ni, baru kita rasa manis tu. Kita tak perlu kita nak bercakap, kita nak sokongan, tak apa. Kalau kau betul kebenaran kau dengan Allah, automatik kau akan bersama-sama dengan fat'uli fi ibadi, bersama golongan orang yang kalau kau betul ibadah. Ya, aku bukan nak sokongan, tapi kalau kau betul faham, kau untunglah. Kau akan bersama dengan kami. Walau jauh macam mana, walaupun yang dengar dalam YouTube ni, walau Islam ke tak Islam, dia akan dapat kebenaran, dia akan menyatu. Dia akan tahu sendiri bahawa benda ni yang kita kata ni benar. Ni adalah kalimat-kalimat daripada Allah, kalimat-kalimat Rabbi, Tuhan kita. Dan semua ni makhluk ni Tuhan dia yang menjadikan, tak ada yang lain. Mana ada? Baik iblis, baik apa, baik malaikat, baik apa semua pun dalam keadaan ni. Bukan saja kalau YouTube yang dengar ni sikit, tapi yang lebih yang kita hadirkan sekarang Allah Ta'ala hantar ni lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Semua bersama-sama kita dibukakan Allah, semua dengar. Iblis ke, malaikat ke, semua roh-roh semua dengar, semua menyaksikan dengan yakin. Jadi kita tak perlu ada orang nak sokong, tak perlu. Ya, sebab kita dah tahu lebih banyak lagi dah, memang keadaan tu dah. Jadi kita bercakap tu bukan nak sokong mana-mana. Masuk dalam YouTube ni kita nak orang lain sokong kita, scrap ke apa benda dalam tu. Tak perlulah kau nak scrap ke nak scrap. Aku tak ada hal, aku tak nak pandang tu semua. Aku nak sampai ni tadi kalimat setiap patah perkataan tu daripada Allah, bukan daripada yang memandang kau adalah memandang daripada wajahullah tadi. Jadi setiap yang dipandang tu wajahullah, bukan saya. Dan setiap yang keluar daripada kalimat saya ni bukan kalimat saya. Saya dah tak ada. Kalimatul Rabbi. Beruntung siapa yang boleh meletakkan begitu. Maka saya tak mahu orang lain pandang muka saya tak mahu. Saya tak mahu bawa nyesatkan Allah. Sebab Abu Yazid Al-Bistami dia doa minta pada Allah, ya Allah tolong jangan biarkan orang pandang wajahku, melihat wajahku. Aku tak nak orang jatuh syirik, dia tak nampak kau. Jadi jadikanlah ya Allah setiap mata yang memandang kepadaku memandang wajahmu ya Allah. Subhanallah. Setiap yang kata-kata yang keluar pun walau sepatah, itu semua kalimat kebenaran kau, bukan kalimat. Jadikan gitu ya Allah. Dan bla 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 banyak lagi. Dia kata tu menunjukkan dia tu tak ada dah. Proses dalam kehidupan dia tak ada dah. Dia tak ada, dia dah matikan diri dia. Macam mana Rasulullah bagi tahu, yang paling tinggi maknanya kita dah kenal diri, tanda dah kenal Allah adalah kita binasa. Jadi Rasulullah kata matikanlah diri sebelum datang mati. Itulah dia. Kalau dia latih 3-4 hari dia tak ingat nama dia, berapa 3-4 hari dah. Dia naikkan lagi, dia nak 9 hari. Dia naikkan lagi 20 hari, dia naikkan lagi 30 hari. Manis yang tadi bila kita dah rasa tak ada kedirian kita, tak ada pahit, dia je kena nampak mengesakan. Kita gerak dia dah 3 tahun. Tu penduduk kafir tu 300 campur 9 tahun. Semua Allah yang gerakkan dia, bergolakkan dia, tak peduli diri dia dah. Sebab dia dah serah yang maha sempurna. Apa nak dirisaukan? Yang risau ni kita tak tahu apa benda ni, nak urus diri kita yang tak tahu apa benda ni. Mengaku kata kita ni boleh nguruskan diri kita sendiri. Kita jaga kita lah. Tu bumi lain lah. Kita jaga kita ke main. Itu boleh merosakkan akidah kita. Jadi jangan, lebih baik jangan kita berbalah-balah, kita betulkan. Jangan kita cari siapa-siapa salah, kita perbetulkan. Supaya diri kita sentiasa dengan Allah. Allah tak pernah tinggalkan. Dia lebih dekat daripada orang.
Dia lebih dekat sampai kan kita ni nak tahu dia dekat, tak ada kita. Kalau boleh buat tu dapat. Kalau kata dia dekat sini pun tak dekat lagi. Rasa tu kita minum tadi, rasa tu dekat dengan tak dekat lagi. Terbuangkan rasa tu, dia yang punya rasa, barulah tak ada kita kan. Itu maknanya dekat. Qarib dekat. Tapi kalau rasa ada kita, ada dia, tak dekat lagi, tu bukan dekat, nama dia tu ada dua. Qarib tu maknanya lenyap, hilang yang adanya dia. Macam mana nak diproseskan tu. Jadi perlu cari sahabat-sahabat jumpa Rasulullah dan tengok sendiri Rasulullah ni bila tengah hari tak ada bayang, memang tak ada Rasulullah. Dia lebih segalanya cahaya pun asal daripada Nabi, apa boleh nyuluh dia. Jadi kita kena faham. Jadi kalau kita dah jumpa orang-orang yang ahlullah, maka orang ahlullah ni sentiasa dia mempraktiskan diri dia, dan dia ni sentiasa tak berkehendak untuk ada rasa diri dia. Itu kata Rasulullah tu, mati sebelum matikan dirimu sebelum tak. Itulah dia. Dia sentiasa mematikan diri dia sampai perwatakan, pergerakan dia semua dah kita nampak, semua dah berunsur jadi, bukan jadi apa lagi dah jadi, kita nampak tu dah terus jadi kefahaman kan. Apalagi percakapan dia, kita lihat dia aja kita dah faham dah, nampak Allah dah. Maknanya kan orang ahlullah tu macam Rasulullah, nampak Rasulullah tu kita dah nampak Allah dulu. Kerana tak terpisahnya, maknanya dia tu dah tak ada diri dia mana. Tu maksudnya Rasulullah kata hadis kursi saya cakap semalam tu. Allah kan tak ada kat kanan, tak ada kiri, tak ada atas, tak ada bawah, tidak di mana arah. Kau jangan cari aku, Muhammad kata, tapi cari aku kepada orang yang mukmin, yang dah betul-betul ahlullah, dah kenal aku. Cari aku ada berada di situ. Jadi beruntung orang dah ketemu. Kita tengok perjalanan hidup kita. Kita belajar dah kita jumpa aliran yang Quran hadis juga, tapi aliran dia aliran tak sampai tauhidnya tadi, kenal dia kepada Allah. Perjalanan hidup kita kan ada yang gitu. Jarang sekarang ni kita yang betul-betul dapat kepada jadi ahlullah. Kadang belajar fikir dia rasa fikir tu dah betul lah. Kadang dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Banyak ulama-ulama yang macam tu sekarang. Bukan kat bumi sini, bumi tempat lain. Jadi dia rasa seolah-olah macam dia tu ahli fikir, menyalahi. Kalau kau dah betul ahli fikir, kau mesti kenal diri, kenal Allah. Itu asas kan. Jadi kalau nak mengaku ahli fikir, mesti kenal. Jangan kau nyalakan orang belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, ilmu ini tinggi dalamnya, tak boleh. Salah tu. Itu yang menyebabkan masyarakat kita ni jadi dipecah-pecah kan. Kata, ni dia belajar tasawuf si Haji ni. Dia Haji ni kenal diri, kenal Allah ni kita jangan tinggi sangat. Kita ambil yang fikih tu. Salah dia punya apa? Sedangkan menurut Imam Ghazali, menurut wali-wali Allah, menurut Rasulullah, jalan fikih ni jalan memperdalamkan lagi, mempercantikkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Itu maknanya. Bukan fikir tu ambil simpan, dia tak kenal Allah. Maknanya kita bertambah, kita bertambah kenal Allah. Bukan ada ilmu fikir bertambah kita menyalahkan orang belajar kenal diri, kenal Allah. Orang belajar tasawuf kita apa? Biarlah dia belajar tasawuf. Kalau kau rasa engkau ni dia tak ada fikir, kau punya datang ajarlah, dia ajar je lah. Jangan salahkan ilmu. Sebenarnya kedua-duanya dia tu bersatu. Ibarat matahari dengan cahaya, mana boleh dipisahkan. Kalau kau kata cahaya tak betul, mana boleh, orang takkan panggil matahari kan. Jadi gitu. Matahari mesti ada cahaya, bukan nama aja. Ada dua benda tu, macam Allah, Muhammad. Dua keadaan yang makna tak boleh dipisahkan. Sebab apa? Allah dan Muhammad tu dia berkasih sayang, sifat dan juga zat. Dia kasih sayang. Bukan Muhammad tu makhluk, Muhammad tu dia juga. Jadi apa pun yang dia tajalikan, dia juga. Daripada dia kita yang nampak banyak. Tu je. Tapi kita nak sampai tu mesti kenal Muhammad lah.
nampak macam ada dua. Tapi bila Muhammad tu, dia Muhammad tu yang akan bawa pergi mengesahkan Ahmad, lepas tu Ahad. Lepas tu dah tak ada, baru kita faham. Barulah kita terjali semua, baru kita faham. Semua dia belaka, menyatakan dia belaka. Betul? Mana ada dua, kan? Tapi tak sampai, orang tak sampai ke situ yang bila kita cakap ni kata tinggi, dia kata apa? Sampai bila? Sampai ke mati pun tak belajar juga. Dia kata sebut tinggi. Umur dah berapa? 60, 70. Tak juga kenal diri dengan Allah je. Daripada umur 20 tahun kata ilmu ni tinggi, nanti sampai ke 80 tahun mati dah pun bila kau nak belajar? Betul? Jangan tertipu lah. Belajarlah bila agak tu dah faham benda ni penting, turun tahu tepi dulu ilmu. Yang kau kata ilmu kau tertinggi fiqh ke makrifat tinggi, tahu tepi dulu. Betul lah. Walaupun kau kata rendah lah belajar yang. Ya. Kau jangan ni. Kau bisikkan kata rendah tak apa, kau batuk. Engkau tak tahu. Ya, orang pakai kereta atau motor 4-5 tahun. Bila rosak, kita cari siapa? Kita boleh repair? Tak boleh kan? Kenapa kita tak belajar repair? Kan? Sebab apa? Sebab ada orang boleh repair. Adakah kita pergi cari sekarang ni? Bila dah rosak hati kita dah apa, kita buat je. Pergi carilah. Kalau kita rosak tadi, boleh cari orang. Lepas tu sambil tu kita belajar lah kan. Tak semestinya kita rosak tu, kita harap orang je. Kita sambil tu mempelajari. Jumpa yang betul-betul komen lah. Jangan kau kereta kau Proton, kau hantar kat kereta Mercedes. Dia kata tak boleh, pening kau paksa juga. Dia kata tak boleh. Dia pun janji dapat duit, dia pun buat lah kan. Tu nasib kau lah. Dia mau cari pula. Jangan cari yang kita sakit ni. Ini minta maaf lah, mana jangan kita orang doktor jangan salah faham lah. Dia cari doktor yang jenis klinik punya. Doktor klinik dia bagi ubat tahan sakit baik kejap kan. Baik. Lepas tu datang balik sakit tu ada lagi. Cuma dia hilang kejap. Kan sebab kita jumpa doktor yang bukan spesialis, bukan bidang dia. Tapi dia ada obat dia. Obat tu pun kita ingat obat rupanya menahan sakit sementara tu, dia blok otak kau, dia pakai alat apa dadah kau benda macam-macam lah dia kaji kan. Saya tak salahkan lah. Cuma saya nak bagi faham aja. Ya. Kita ni penyakit kita ni sekarang ni penyakit kita rohani. Ya. Dia penyakit rohani, dia akan merebak jadi penyakit din agama kita Islam dan babit keliling. Jadi dia kembali kena rohani kita kena jumpa dia punya spesialis bagian guru rohani ni ahlullah. Ahli tentang Allah. Dia lebih dahulu di repair oleh guru dia ahlullah juga, hingga dia Allah Ta'ala bagi dia ilmu laduni untuk dia pula ya Rasulullah lah dekat Gua Hira. Dia dah kenalkan Allah Ta'ala, dia dah tahu, dia jadi ahlullah kan. Rasulullah ni terus nak sampaikan ni dulu supaya manusia-manusia tu kenal. Itu yang betul-betul nombor satu mustahak ya, 13 tahun kan. Dia bagi kenal betul-betul sahabat-sahabat siapa yang betul-betul kan. Sahabat ada yang satu hari, ada yang dengar Rasulullah cakap 5 minit aja. Ada yang cakap depan Rasulullah sampai depan 3,000 orang percaya betul sebab mukjizat ni kan, nur cahaya tu masuk 10 patah perkataan dia semua dah rasa betul, nampak cahaya nur Rasulullah tu betul. Perkataan yang keluar tu daripada kalimat Allah semua masuk Islam ada. Yang tak ikut lah tu. Yang tak ikut 5 Allah gantikan 500. Kalau orang tak nak ikut jalan ni tak apalah. Mungkin dia kata susah, 5 orang tak nak, 5,000 Allah hantar ikut. Apa dia susah kan? Di tangan Allah hidayah. Aku nak bagi, Allah Ta'ala kata aku nak bagi hidayah aku tak nak bagi, aku punya hak. Jadi kita apa yang Allah Ta'ala sampaikan baiklah.
Kita jangan masuk campur urusan Allah, pentadbiran dia, takdir dia, jangan. Itu biar kita dah lepas kita punya apa yang disuruh di sisi Allah. Tak ada, bukan kehendak kita. Kita sungguh-sungguh nak mengatakan suruh kembali kepada Allah. Tak ada kalimat kita satu patah pun perkataan kita mengajak kepada kita. Tak ada satu patah perkataan pun. Semua perkataan kita perkataan kalimat Rabbi, mengajakkan kepada Allah SWT. Untunglah maknanya kita dengar sini, masih ada sini, masih ada kehendak lain bercampur-campur. Ni tak ada. Kita yang datang ni pun betul-betul kita daripada rumah nakkan Allah Ta'ala, tak ada lain. Bukan ada datang sini memikirkan apa, aku nak ambil kesempatan bila duduk sini, aku nak ambil kesempatan untuk kepentingan apa ni. Contoh, walaupun dia tu guru besar, dia ahli politik, dia menteri, dia selalu ahli politik, dia selalu kerja projek-projek. Dia kata ni si Ajih ni, kalau aku duduk sini, apa yang aku boleh nampak? Dia dekat dengan ni orang yang besar-besar bagian projek. Dia ni dekat, boleh kuatkan orang ramai untuk politik aku ni. Walaupun dia begitu, bila dia sampai ke sini, habis. Walaupun daripada rumah dia ada gitu, sampai sini habis. Dia nampak kita cerita kalimat tu, habis. Peduli lah kan. Yang penting apa pun niat kau datang, kau sampai sini, aku akan bawa. Tak ada nak bawa lari tajuk lah. Ini datang ahli politik ni, wakil rakyat sini ni, jadi aku kena. Kita pun tukar, hidup parti Tupperware. Kita dia Tupperware kan. Parti Tupperware kita kata. Itu dah salah, saya tak gitu. Saya terus juga mengajakkan esakan Allah. Macam mana pun kau, aku bukan nak menghibur kau. Aku nak mengajak kau kepada kebenaran. Untung kau. Kalau yang datang ni tadi orang ahli bangsawan, kita dah tukar tajuk ni, tukar tajuk. Saya tak ada gitu. Tak, maaf. Sebab yang keluar daripada kalam kita ni adalah kalam yang sesuci. Sebab itu kita sentiasa menghilangkan diri kita. La ilma lana illa ma'alam tanah. Ilmu kau ya aku nak di sisi kau ya Allah. Kau turunkan ya Allah. Yang kau bagi ada diri aku, kehendak yang lain ya Allah. Engkau aja. Tolong seperti mana yang kau turunkan kepada kekasih kau Nabi Muhammad SAW. Aku nak ikut dia dan juga orang yang bersama dengan dia. Fatuli fi ibadi, orang yang betul-betul beribadah betul-betul kepada, itu yang aku nak. Tak nak yang lain. Tak ada manisnya itu ya Allah. Pahit benda tu tanah. Aku nak engkau aja manis. Beruntungnya kita. Sebab saya cakap tadi, walaupun kita duduk sini setengah jam, walaupun kita dengar dalam YouTube ni 5 minit, 10 minit, tapi setiap patah-patah perkataan tu hidup. Sebab bukan daripada saya. Kalimat Rabbi, kalimat yang maknanya yang kudus, yang suci. Daripada yang maha kudus, yang maha suci. Dia turun kepada suci. Jadi kau dengar tu betul-betul walau 5 minit, tapi dia bagi kau dapat tu seolah-olah kau pergi mana-mana dia hidup benda tu. Dia beranak jadi cahaya lagi. Kau tengok tu, dia hidup, dia ada macam ibu walaupun dapat. Macam Rasulullah bagi tahu hadis satu, ya Rasulullah kata, sesuatu tu bermula pada niat. Rasulullah kata satu, dia bagi tahu, niat kau betul kerana Allah dan Rasul, kau akan dapat tu. Niat kau kerana nak hijrah tadi, nakkan duit, nakkan kedudukan, nakkan perempuan, nakkan apa saja selain Allah, mana kau dapat tu. Tu mana-mana kita pergi, apa pun nak mula mesti ni macam-macam kan. Hadisnya satu je, innamal a'mal bi, itu je tu, berkenaan hijrah. Jadi jumpa kan kau tidur tu, roh kau nak keluar, kau apa kau niat? Ya Allah, kepada engkau ya Allah aku hidup dan aku pun apa saja pun guna niat dia tadi, betul? Dia tanpa huruf, tanpa kita rasa nak dia yang mana Rasulullah ajar. Hadis tu pendek je. Itulah pendek yang dia cakap tu. Dia sambungkan dia tak banyak juga. Tapi dia mengajar kita mana begitu yang kita pegang, betul? Ginilah kalimat-kalimat suci ni begitu. Dapat satu tapi sebenarnya dia akan kembangkan lagi. Suluh lagi yang lain. Tu kalau daripada Allah. Dia jernih, dia suci, dia benar. Walaupun huruf tu titik je masuk kan.
Tapi kita faham titik tu daripada Allah. Faham dia jadi cahaya. Huruf titik je dia. Kita dah nampak dah. Dengan titik tu tadi kita dibagi penglihatan. Dengan titik tu kita boleh, sebab titik tu daripada dia. Cuba yang banyak ayat tapi kita tak rasakan daripada dia. Itu je lah kita dapat. Silap-silap kita jadi salah. Niat kita dah tak betul, kita bersandar kepada ayat-ayat. Dah. Kita tak dapat kemanisan dengan Allah. Saya ceritakan tadi, satu dengan orang tua tu, saya cakap kita jangan pegang pada ilmu ataupun ilmu yang tinggi mana. Kita boleh belajar tapi jangan pegang. Dia kata mana boleh. Kita dah belajar ilmu tu, kita pegang lah. Dia kata gitu. Melawan kau je kau nanti aku terangkan. Saya cakap sebelum Aceh tu kena tsunami, dia dijajah oleh GAM ni, komunis. Orang anggap komunis lah. Pahaman dia daripada Eropah punya komunis kan. Jadi minta bantuan daripada tu, dia nak negara sendiri asalnya kan. Sebelum tsunami datang, betul? Jadi pelajar-pelajar dia dimasuki oleh pensyarah-pensyarah Universiti Islam dia di Aceh. Dimasuk di pensyarah-pensyarah yang hebat-hebat. Yang Quran, Hafiz, apa ni, hadis semua 100,000 ada dalam otak dia pecah-pecahan. Orang-orang soleh ni, Imam Ghazali, semua dia main. Dia ketua pensyarah di Universiti Aceh. Ni kisah bukan saya cerita lah, boleh tanya sendiri orang Aceh. Jadi orang ni dia jadi 5 tahun pensyarah mana Islam punya apalah. Jadi orang lantik dia jadi baca ketubah kadang-kadang. Quran ni tak ada orang yang lebih hebat dengan dia daripada dia punya pecahan dia. Yang boleh pecahkan lagi ayat-ayat Allah. Hadis ni jangan cakap lah. Dia punya ni semua ni lemah ke, yang kuat ke, yang sahih tak sahih ke. Semua dia tu dalam otak dia. Dia belajar lama dekat Arab ni. Dia memang orang Arab. Dia belajar lama. Tu. Bila dia belajar dia orang dah lantik jadi ketua situ. Jadi dia jadi khatib baca khutbah, jadi apa, ceramah sana ceramah sini. 5 tahun orang sayang dia. Pasal kontrak dia 5 tahun kan. Jadi nak habis kontrak dia bagi tahulah dia nak balik ni besok lusa. Tiket semua dah beli kan, nak balik ke mana? Ke apa, Timur Tengah ni. Orang tanya. Dia pun sebelum aku balik, aku nak istiharkan diri aku ni, sebenarnya aku tak Islam. Macam mana kalau kita dengar orang tu masak babi, kita tak tahu babi, tapi ramuan dia buat rendang, sedap betul bau dia. Bau bumbu, bau apa semua kan, rempah-rempah dia bau, memang rendang original ni bau dia. Tapi yang tahu masak tadi siapa, babi tu tadi. Dia dah cincang-cincang dah masak rendang, mana kita tahu? Kita pun makan dah setahun. Macam mana? Tekak dia bagi tahu dah sudahnya. Ini rendang bukan daging biasa ni, daging yang kaki pendek ni. Apa dia ni? Yang muncung tu. Apa tu? Babi. Macam mana tu? Macam mana rasa? Ini kita dah belajar Quran dengan dia, dah ambil hadis, dah ambil sanad dengan dia semua. Dia pun sanad sampai apa juga. Sahabat ni sampai dah ke 40, sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah. Dia pun sama juga. Dia kata rupanya dia bukan Islam, dia orang Yahudi. Macam mana yang ambil ilmu dengan dia tu? Terkedua tak? Kalau ibarat makan tadi babi je, macam rendang tadi, tak tahu, bila tahu babi, nak cakap macam mana? Kan? Tak salah ke pun? Tak salah, tapi tekak dah masuk, apa rasa tu? Apa akan keluar daripada mulut kau? Macam-macam. Penipunya orang kali nabu betul lah. Dia kata macam-macam menyumpah, betul. Tapi nak buat apa? Ni pun dah bagus dia bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, lat setahun lebih tu tsunami datang. Itu salah satu sebab. Tu maka kita perlu ada orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia akan detect benda-benda ni. Ulama ni betul ke tak betul. Keluar daripada mulut dia, kita tahu dah. Walau keluar Al-Quran tak ada cahaya, tak ada nur. Orang ahlullah yang tahu, merasakan kerohanian dia boleh detect. Nampak?
Kau asyik nak bergaduh gam dengan tentera Indonesia. Indonesia dia jalankan tugas je. Masa kau nak rebut itu jajahan Indonesia, kau nak jadi negara sendiri, dia tak bagi kau nak. Kau pula dapatkan sokong orang lain, mana dia hantar tak tentera lawan. Yang jadi mangsa siapa? Rakyat. Yang nipau rakyat. Rakyat jadi mangsa. Dah sudah Allah hantar tsunami. Kasih sayang tak semua? Tak jadi nak rebut nak ambil jadi kan? Walaupun kekayaan dia banyak, itu tolak tepi lah. Yang penting negara ni dah merdeka tu Indonesia, dia tak bagi kau tak boleh. Kau dah maknanya dah ajak perang lah tu kan. Sebab ada yang lain cocok. Tak apa, aku sokong kau, lawan dia Indonesia tu, tak apa, kau boleh dapat negara sendiri kan. Tapi cara tu iyalah, banyak lagi cara tak betul dapat juga. Tapi malah kita sebut lah, maknanya sebenarnya kita nak kena ada orang yang gini. Bila tak ada orang begini, maka mudahlah musuh-musuh ni mudah untuk. Sebab itu kalau ada orang ahlullah satu kampung atau satu negeri, rahmat Allah akan. Kemarin saya cerita kan, ahli sihir kalau masuk ganap dia, letak tepi mainan dia. Katalah kawasan tu bawah naungan wali ahlullah kan, satu negeri tu. Ada lain nak buat strategi nak. Dia boleh masuk tapi dia punya sihir keluar. Dia masuk dia kena tauhid dengan Allah nanti. Masa pagar tu Iskandar Zulkarnain, pagar yang dia Allah Ta'ala suruh dinding tu tadi. Tapi dinding tu tak nampak, tapi dia mengamaliahkan tu setiap hari supaya jadi dinding di negeri ini, dinding yang tak nampak daripada benda-benda yang musyrik, yang mengajak kepada syirik kepada Allah. Contoh sihir, ilmu-ilmu hitam kan, yang mengajakkan kepada semua duduk dalam ni mengesahkan Allah. Sebab dia dah la ilaha illallah kan semua dalam negeri tu. Sebab itulah campuran tu semua dia nampak campur jadi satu, mengesahkan Allah. Dia dah cair dia jadi satu, mengesahkan. Benteng Allah. Dia banyak kias dia lagi. Tapi itu salah satu saya bagi tahu tu lah. Tembaga dan juga besi yang dia cairkan tu bukan bermakna yang kita nampak besi. Besi ada benda yang sangat keras kan. Dicairkan dengan kalimah apa tu kan. Dengan Allah tu memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Kekuasaan yang ada pada Zulkarnain tu kekuasaan aku Allah. Jadi orang yang kenal diri, kenal Allah macam Zulkarnain tu, dia dah tak ada diri, mudah Allah masukkan kekuasaan Allah dalam diri dia. Kerana kekuasaan tu adalah dari kesucian Allah. Dia mau letak pada tempat yang suci. Bila orang tu tak ada diri betul-betul nak Allah je, Allah masuk. Jadi besi pun dia boleh buat pagar. Kan? Tak ada besi pun sebenarnya. Kan? Kekuasaan. Yang penting tu kekuasaan. Kekuasaan tu datangnya kesucian bila engkau dah tak ada rasa diri. Buatlah macam tu. Itulah sebenarnya. Macam ada orang tu pakai ilmu Nasrul Haq. Dia punya tu sifat dia untuk nak jadikan boleh ada keluar tenaga dalam tu, matikan diri. Tajuk dia tetap mengenal diri, mengenal Allah juga diajarkan kepada anak murid dia. Kan? Tapi nama dia tu tenaga dalam, Nasrul Haq. Nasrul Haq, kemenangan dengan hak. Jadi bila matikan diri, dia ada satu nanti Allah anugerahkan kekuatan. Kalau tak ada, tak cakap tak ada lah. Tapi syarat dia mesti matikan diri. Dia kata gitu. Boleh ada akan datang tenaga dalam daripada kau gerak bukan kau amal romaita, tetap juga kaedah dia tetap tu. Tapi bila orang dah ramai kata sesat, bila ada 2-3 orang anak murid dia nunjuk-nunjuk depan orang ramai, jurus terbalik kereta pokok tombang lah, dah mula orang kata ni pakai jin dah. Dah mula nama tu dia dibusuk sebabkan 2-3 orang yang busukkan nama tu tadi. Sebenarnya guru dia tak pernah suruh pamerkan pun. Dapat kau jaga untuk bela agama Allah. Jangan ditunjuk-tunjuk, sikit-sikit tunjuk, sikit-sikit pakai mukjizat tongkat Nabi Musa, sikit-sikit pakai Nabi Sulaiman punya mukjizat, jangan.
sikit-sikit guna ayat Quran hentam orang, tak boleh. Dia ajar kita kesabaran. Sampai betul-betul dah ada, kita boleh kalahkan dia, tetap kita tunggu, ya Allah apa kau nak buat. Padahal dah boleh kalahkan dia dah tu, ada. Memang kita dah bagi kuasaan untuk boleh kalahkan dia, tapi kita tetap, ya Allah macam mana aku nak buat. Oh, tu macam tu. Pertolongan yang betul-betul hak. Macam tu sebenarnya. Jadi kita dah gitu. Kekuatan tu yang betul-betul dia bagi tu tadi, kita gunakan jalan hak. Macam mana? Kita rahmatan lil alamin. Bukan sikit-sikit orang marah ludah sikit kita. Orang sombong, kita pun sombong, dia tak boleh tu. Tu tak boleh pakai tu ilmu hak. Tu kena kesucian. Orang ludah kita, balik kita doakan dia, ya Allah jangan apa-apakan dia. Walau sakit hati kita buangkan. Kita jangan bawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Kita buang macam tak ada apa je kita rasa. Engkau yang penting, oh ya Allah. Terima kasih ya Allah. Orang ludah aku rasa engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur je. Kalau aku tak dengar, jaga engkau. Peludah kau balik lah. Tu lah. Dia dah ludah dia, dah dia rasa terhina depan orang ramai, kita lega pula. Besok dia pula balas dendam pula. Lepas tu kau jumpa daripada jauh, kau dah panas hati. Lepas tu dia jauh pun kau dah panas hati. Hati kau dah tak tenang, betul? Ni semua. Jangan ditambah-tambah ilmu ni, clear kan? Clear. Tu saya cerita macam mana Sayyidina Ali kan, Abdul Rahman bin Muljam bunuh tikam dia. Apa dia cakap? Jangan apa-apa kan. Aku teringat firman Allah, kalau kau maafkan, aku Maha Pengampun, aku akan ampunkan. Siapa-siapa yang maafkan orang lain. Jadi maknanya bukan waktu sakaratul maut dia boleh buat macam tu, maknanya dalam hidup dia memang dah begitulah perangai dia. Siapa yang didik tu? Tu. Kenapa kita tak nak ikut situ? Kenapa kita nak taruh dendam? Sampai kita tahu orang tu salah, kita maknanya salah sikit, kita perbesar-besarkan. Ada satu panglima di Madura, tak silap saya. Dia punya guru Pak Sekerah, dia pandai main celurit tu. Di Madura terkenal celurit, macam sabit tu. Memang terror lah, lawan Belanda pun takut dengan dia. Dia ambil tebu, dia pukul macam ni. Tebu tu jadi peluru pergi ke Belanda tu, tikam. Celurit dia, tebu dia buat macam ni, cat pergi, mati. Pak Sekerah nama betul saya tak tahulah. Dia orang panggil orang Madura semua Pak Sekerah. Memang dia punya pejuang lawan Belanda. Takut Belanda dengan dia. Ilmu kena dikenal Allah juga dia ada. Bukan ada ilmu lain. Tapi nak bagi tahu tu, bila anak murid dia yang disayangi mati Belanda tembak tadi kan, dia tak naruh dendam pun. Tapi ada orang-orang yang maknanya bila dia nak, ni perangai tak elok lah maknanya. Bila anak tu mati dibunuh oleh satu bangsa, contohlah bangsa apa? Itu sebut terasa pula kan. Maknanya bangsa yang bukan daripada bangsa kita. Jadi kita dendam dengan bangsa tu. Jadi yang dibunuh tadi bangsa kita tahu depan rumah, supaya kita bila keluar rumah kita ingat siapa yang bunuh. Itu perangai tak elok. Kita selalu jalan depan rumah kita tanamkan dia supaya kita ingat selalu bangsa ni bunuh. Itu tak boleh. Nanti anak keturunan cicit dia semua akan mendendam dengan puak. Macam kita, maknanya Yahudi ni bukan Allah Ta'ala suruh bunuh dia, bukan. Cuma jangan mesyuarat dengan dia, jangan dengar cakap dia je. Bukan suruh dendam dengan dia, orang dia. Perangai dia yang begitu tu mesyuarat, kau jangan, dia pandai belit. Itu je kau kena hati-hati. Bukan tak boleh jumpa dia, bukan benci dia, bukan. Cuma kuliah ayyuhalka, Allah Ta'ala katakan kepada orang siapa tu kafir. Kita tunjuk ni 1, 4 kat kita lah kafir, 4 lagi. Katakan pada diri engkau, kuliah ayyuhalka, la, aku tak akan sembah engkau diri aku. Aku tak akan sembah engkau diri aku. Akulah kafir kan. Qul ya ayyuhalka la a'budu, aku tak. Aku hanya nakkan Allah, tak ada diri aku. Itu saya kata tadi, Sayyidina Ali kalau dikumpulkan Al-Fatihah, ini
kalau orang ahlullah dia akan kupaskan kuliah, Yual. Yang kau ingat orang kafir tu luar. Tak faham dia benarnya. Adakah dah selesaikan kafir yang kat dalam diri kau dulu? Betul? Itu yang saya kata tadi. Kalau kau kata kau pakarlah fiqah, tapi kau menafsirkan di luar, itu bukan kalimat Rabbi. Itu kalimat yang kau tiru-tiru ikut hawa nafsu. Tapi kalau orang tu ahlu Allah, dia akan berkata dengan faham yang jelas, melihat dengan nyata siapa benar-benar kafir. Betul? Nyata tak dia lihat. Diri akulah. Kalau aku tak beresi lagi, tak lawan lagi, tak tundukkan dia, maka akulah. Dia tak tunjuk lain dulu kafir. Kita hari-hari dah berapa tahun kuliah ialah kafirun kita ingat sana, kita tak kafir. Betul? Maka itulah kita jadi lemah orang Islam ni. Lain salah faham kita. Penafsiran kita mengajakkan bermusuhan dengan yang luar. Kita tak suruh dia musuh, walau dia kafir, walau dia iblis. Allah tak suruh. Cuma dimaksudkan tu jangan ikut jejak langkah syaitan, jangan ikut jejak langkah tu. Allah jadikan tu tadi, jangan kau hina. Cuma dia bagi tahu tu tak ada yang batil supaya kau ambil pelajaran. Jangan ikut macam dia. Malaikat tu suci. Jangan kau sembah dia pula, tak boleh. Walaupun dia suci, kau tak boleh sembah dia. Dia ni aku masukkan skrip kudus aku, kesucian aku sikit aku masuk kat malaikat. Jadi dia satu-satu tu bersitu je lah. Dia tak ada nafsu, tak ada apa, dia suci. Tu kita kena faham, dia masukkan di situ. Jadi jangan pula malaikat datang kita sujud kat malaikat pula. Tu tadi. Malaikat ni suci, kita kena sujud. Tak, bukan. Kita kena ikut apa yang dia pesanan daripada Allah tu. Contoh kalau dia Jibril kan, dia bawa wahyu kan. Ada Jibril turun lagi tak? Ke dah pencen Jibril? Nabi Muhammad dah wafat. Ada wahyu turun lagi? Tak ada? Tak ada? Takut nak jawab kan? Ya pun tak boleh jawab. Takut. Habis Jibril tu ada daripada Rasulullah je. Nabi Isa? Ada? Ada kan? Pergi belajar cari tu. Kan kalam saya ni silap cakap nanti orang tak faham kan. Orang salah faham nanti. Si Haji kata Jibril hidup lagi. Aduh. Pencen tak ada kerja lah Jibril kan. Malaikat maut masih bekerja lagi. Ada tugas lagi malaikat maut kan. Ni ada orang meninggal, ada orang meninggal. Dia tak bekerja kat sini kan. Kampung ni belum ada orang meninggal. Malaikat maut tak kerja lagi kan. Kata seminggu dia tak kerja. Apa tu malaikat maut? Dalam diri kita tu. Jibril dalam diri kita. Tu tadi ya. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia kata hebatnya ada Jibril dalam diri dia. Kau belajar kenal diri, kenal Allah lebih baik. Nanti kau tak heran Jibril ke malaikat maut ke apa, kau nak heran kau dah dengan Allah. Kan? Ada risau lagi ke kau dah dengan Allah? Jadi saya bercakap ni atas kalimat Rabbi untuk meyakinkan, untuk menjelaskan, untuk menyatakan, jangan was-was. Bukan saya bercerita atau untuk nak nyesatkan orang, nak celarukan orang. Tak ada, saya cakap ni untuk yakin. Hakul yakin lagi, teguh lagi, bertambah teguh lagi. Tak ada saya nak. Sebab saya sendiri diteguhkan Allah, diteguhkan Allah. Bila kita tak ada diri, diteguhkan Allah. Nampak bersap-sap malaikat dia, jelas dia nampak. Dulu kita hanya dapat bau dia. Teguhkan lagi, nampak lihat roh-roh turun nanti. Tapi takkan kita nak ceritakan macam mana dia cara turun, kita tak boleh lah cerita kat orang. Nanti orang ciplak-ciplak, dia pun bayang-bayangkan malaikat tu. Salah. Ni mana boleh bayang-bayangkan. Spontan dia datang tunjuk, sudahlah. Jangan bayang-bayangkan lagi. Rasa sendiri. Tidak. Tapi itulah saya cakap tadi. Apa pun kalau nak yang betul-betul tinggi, real, nyata, hakul yakin, matikan diri betul-betul kenal diri, kenal Allah. Dia tak mau ada rasa kedirian, macam-macam kamu akan dibukakan Allah. Muqasyafah ghaibu. Dia akan singkap. Tapi kalau engkau ada lagi sikit, sekuman sehalus zarah ada diri engkau lagi sikit, takkan boleh. Masih berhijab lagi dengan Allah tahu. Ada betul-betul apa. Waktu tu kau akan terasa dia punya syok dia tadi, ya Allah. Bila syok tak nak lah, nak duduk situ je. Mana ada syok macam tu lagi dah.
Tak ada yang lebih dengan Tuhan tu tadi, dengan Rabbi tu tadi, kalau kita dapat, dah tak ada yang lebih syok lagi. Yang ada pecikkan apa kita nak. Ibarat ni sebelum apa durian musangking kan, durian macam-macam. Bila dah keluar durian musangking, orang pada heran. Kan? Cuba kau makan durian yang lain dulu. Kan? Lepas tu makan durian musangking. Sedap lah musangking. Lepas tu dia suruh makan yang lain. Tak nak lah aku musangking lah. Ada. Buat apa? Dah ada musangking. Gitulah. Bila kita dah dulu macam-macam nikmat kita. Semua ber-ber. Lepas tu bila kita dah dapat yang ibu segala nikmat, ambil tu saja yang nak hibur dia sebenarnya. Dalam tetap pulang sedap ni kau lagi best. Allah, kita tak tertipu. Dia menendang balik. Siapa yang semalam cakap? Dia menendang balik. Maknanya kita dah semua pun minta